Muka surat 97 ha? Atas sekali. Wal mutallaqatu qabla ad-dukhuli biha la 'iddata 'alaiha wa 'iddatul amati bil hamli ka 'iddatil hurrati wa bil aqra'i an ta'tadda bi qur'aini wa bisyuhuri 'anil wafati an ta'tadda bi syahraini wa khamsi layalin wa anit talaqi an ta'tadda bi syahrin wa nisbin fa in i'taddat bi syahraini kana aula. Wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi tiada iddah baginya. Nah nih. Jadi kalau perempuan diceraikan baru kawin siang tadi, malam ini dah bercerai dah. Pagi esok perempuan ini kawin dengan orang lain pula. Boleh? Boleh kan? Sebab iddah akan terjadi dengan sebab persetubuhan. Walaupun sekali persetubuhan, iddah akan jadi. Kalau berlaku cerai lepas daripada bersetubuh, walaupun sekali persetubuhan, dia akan ada iddah. Tapi kalau tak biasa melakukan persetubuhan, walaupun dah akad nikah, bermakna tak ada iddah bagi perempuan. Mudah ya masalah? Iddah hamba perempuan yang mengandung seperti iddah wanita. Iddah ni minggu sudah kita belajar. Untuk apa kita belajar bab hukum iddah? 5 ripati bara'atir rahim. Nak mengetahui kosong rahim perempuan tu daripada sesuatu. Nak pastikan di rahim dia tak ada apa sesuatu. Dia kaedah asal perempuan ni kalau ditakdirkan mengandung, pintu rahim tertutup, baik itu darah tak keluar. Orang mengandung, darah haid tak keluar, punca tak keluar sebab pintu rahim tertutup. Kan? Nah, darah tu jadi makanan anak dalam perut. Nah, kita ni semua makan darah mak kita, darah haid mak kita ni. Betul tak? Tuan Agung pun semua makan darah haid mak dia. Mana ada makanan lain lah. Okey, jadi mana di sini? Jadi yang kita beriddah, perempuan beriddah tu untuk mengetahui, tahu dah yang di dalam perut dia tu anak siapa. Jadi kalau dah beriddah sekali, lepas tu kahwin, mengandung, tahu dah ini anak suami yang kedua ni. Yang pertama tak ada dah. Kira habis dah. Itu penting kita mengetahui hukum iddah. Tapi kadang-kadang bila tak tahu hukum macam ni, kadang-kadang perempuan menipu. Itu yang kita belajar dulu apa dah? Haram kita bukan sindir ya, mana kalau perempuan ni umpama bercerai, kita kata ni aku nak masuk Minang Hang, dia kata. Kita tahu perempuan ni beriddah, jangan, tak boleh. Takut dia menipu. Kan? Dia menipu. Kenapa? Sebab takut kehilangan. Dia takut hilang. Itu memang sifat semula jadi Allah Ta'ala bagi pada perempuan. Kalau setakat kita kata apa? Kalau setakat kita kata sindiran tak apa. Kata soreh tak boleh. Sindiran kata orang kampung ni banyak nak masuk Minang Hang ni, ada 2-3 orang dengar. Ya, salah seorang depan hang ni lah. Tapi dia tak sebut lah. Dalam hati salah seorang depan hang ni lah. Dia kata. Yang tu boleh lagi. Kalau setakat soreh kata aku nak masuk Minang Hang, hukum haram. Nak mengetahui pastikan dalam rahim dia tak ada sesuatu. Okey, jadi mana iddah hamba perempuan yang mengandung seperti iddah wanita yang merdeka. Apa dia? Kalau mengandung, tunggu bersalin, baru habis iddah. Dan dengan hitungan suci, iaitu 2 kali suci. Hitungan suci ini bagi siapa? Masuk kata hitungan suci ni mana perempuan hamba yang masih lagi ada darah haid. Kalau kita belajar orang merdeka, dia kena 3 kali suci. Betul tak? 3 kali suci. Orang panggil 3 quru. Ini bagi yang masih ada darah haid. Jadi kalau bagi hamba, mana kena 2 kali suci. Dan dengan hitungan bulan kerana kematian suami, hendaklah beriddah 2 bulan 5 hari. Ini kalau berlaku kematian hamba ni isteri orang, dia kematian suami, dia beriddah 2 bulan 5 hari. Orang merdeka 4 bulan 10 hari. Dia separuh daripada iddah orang merdeka. Mana ada hamba dah. Hamba ni kalau ada hukum balik macam mana? Dia tak akan berlaku hukum hamba melainkan dengan perang.
Perang ya. Perang dengan orang kafir, tangkap, semata-mata tangkap sahaja. Perempuan, kanak-kanak, otomatik jadi hamba. Kalau laki-laki ditangkap, dibagi 4 pilihan. Sama ada bunuh, atau minta tebusan, atau kita lepas beri, ataupun kita kata jadikan hamba. Ada 4 pilihan. Ini kalau lelaki. Kalau perempuan, tangkap, otomatik jadi hamba. Okey. Kalau kerana diceraikan suami, dan kalau kerana diceraikan suami, hendaklah beriddah 1 bulan setengah. Tak faham bahasa dia. Tapi bahasa Arab boleh kita faham. Wa anit talaqi an ta'tadda bisyahraini. Maksud kata di sini siapa dia? Perempuan yang dah berhenti datang darah, tak ada darah dah. Kalau perempuan tak ada datang darah, kalau orang merdeka dia kena 3 kali suci. Kalau hamba dia kena 2 kali suci. Betul tak? Tapi kalau dia tak datang darah dah, cara beriddah dia kena sebulan setengah. Sebab kalau orang merdeka 3 bulan. Ini perempuan dah tak ada darah dah, merdeka, berlaku penceraian, umur dah 60 lebih, 70 dah, bercerai dengan suami dia contoh. Habis nak kira macam mana iddah dia? 3 bulan je. Lepas 3 bulan dia nak kahwin boleh. Kalau hamba ambil separuh daripada tu. Bermakna kalau 3 bulan, sebulan setengah. Berlalu sebulan setengah, dia nak kahwin lain boleh. Lepas tu dia kata, dan jika ia beriddah selama 2 bulan, itu lebih baik. Cukupkan 2 bulan. Ini bagi orang yang dah berhenti datang darah. Habis. Ini masalah hamba ni setakat kita tahu. Sebab hamba tak ada tempat kita ni. Okey, jadi kita tengok masalah tajuk baru lah, senang. Faslun anwa'ul mu'taddati wa ahkamuha. Wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqatu. Wa yajibu lil ba'ini as-sukna dunan nafaqati illa an takuna hamilan. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha zawjuha al-ihdadu wa huwa al-imtina'u minaz zinati wat-tibi wa 'alal mutawaffa anha zawjuha wal mabtutati mulazamatul baiti illa li hajatin. Okey. Jenis-jenis wanita yang beriddah dan hukum-hukumnya. Ini mana apa hukum-hukum yang bersangkut paut dengan iddah. Perempuan ni kena tahu sungguh kan, bila berlaku masalah pada diri kita atau kawan-kawan macam inilah, dia pasti akan berlaku salah satu nanti. Mungkin cerai tak, tapi wafat. Kalau kita perempuan yang umur panjang, suami mati dulu, akan berlaku dah iddah wafat? Akan berlaku iddah wafat. Ni kita tengok. Akan berlaku iddah wafat. Okey, jadi apa masalah dia? Dia kata wajib ke atas suami menyediakan tempat tinggal dan memberi nafkah. Mana bila berlaku penceraian, ni cerai hidup ni ya. Cerai hidup, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Contoh. Dia kata wajib atas suami, kalau tak bagi berdosa, menyediakan tempat tinggal, bagi tempat tinggal dia, dan memberi nafkah kepada wanita yang dalam iddah, iaitu iddah yang boleh rujuk. Jadi kalau iddah tu iddah raj'i, cerai tolak 1, cerai tolak 2, tu orang panggil perempuan tu ada iddah raj'i tak? Ada iddah raj'i, iddah yang boleh dirujuk balik. Wajib bagi tempat tinggal, wajib bagi makan. Makan macam biasa, pagi, petang, malam. Sehari contoh kita bagi sehari RM30, kena bagi RM30 untuk makan dia. Bahkan perempuan tadi dalam iddah raj'i nak keluar ke mana-mana, kena minta izin tak pada suami? Wajib dia minta izin.
Dia kata dia dah cerai aku nak minta izin apa benda? Tak boleh. Dia kena minta izin. Hukum dia haram dia keluar kalau tak minta izin. Sebab masih lagi pada makna isteri. Faham ya? Masih lagi pada makna isteri. Tunggu habis iddah dia, kalau dia tak rojak juga, ya tu tak ada apa dah. Tapi selagi dalam iddah rajai, kita kena ikut cakap suami. Cuma tak boleh duduk sekali, tak boleh melakukan persetubuhan. Yang tu. Okey. Dan begitu juga kalau berlaku kematian, salah seorang mati, isteri yang diceraikan mati, contoh dia, suami, bekas suami dapat faraid tu. Kalau dia mati ketika masih lagi dalam iddah, mati isteri, suami dapat faraid. Suami mati, isteri yang diceraikan tapi masih lagi dalam iddah dapat faraid. Sebab dia masih lagi pada makna isteri. Tu. Jadi mana kewajipan atas suami? Kewajipan atas suami kena bagi makan, bagi tempat tinggal. Kadang-kadang tak asing ni. Ada biasa orang telefon saya. Belah KL. Dia kata dia cerai dah bini dia. Tapi dalam masa sama dia jalan juga, setubuh juga. Macam mana tu? Dah, dia tak jadi zina. Dia duduk sekali. Okey. Kalau seandainya dalam iddah rajai, setubuh bini kita yang dalam iddah rajai itu, bermakna automatik jadi rojak balik. Masalah jadi rojak balik. Nampak ya? Tak ya. Tapi 2 kali ya. Betul tak? Kali ketiga dah jadi talak 3. Talak 3 nak rojak tak boleh dah. Jadi kalau lepas pada kali ketiga, talak yang ketiga buat macam tu juga jadi zina. Tapi kalau dalam iddah rajai, tubuh bini automatik jadi rojak balik. Yang ni masalah dia. Pisahkan 2 kali saja. Kan? Sebab yang boleh rojak berapa kali? 2 kali kan? Talak 1, talak 2, talak 3 tak boleh rojak dah. Dia kena pakai Cina buta. Masalahnya ada berlaku. Dia kata dia cerai dah bini dia tapi setubuh juga. Ni dia tak mengaji ni. Macam duduk sekali pun haram sebenarnya. Sepatutnya bila dia dah cerai, dia tak boleh duduk sekali dah. Dia tak boleh duduk sekali. Tapi kalau berlaku juga masalah macam tadi, macam mana? Kita nak kata zina? Bukan zina tu. Kalau takdirkan mengandung bini dia dengan persetubuhan tu, anak dia. Anak dia kena binkan kat dia tu. Tapi setakat 2 kali saja. Lebih pada 2 kali tak boleh. Dia jadi zina. Tak dengar? Tak payah? Tak payah. Dia setubuh bini dia? Tak payah. Semata-mata perbuatannya. Tapi kalau tak setubuh, kena berlafaz. Contoh, balik. Aku rojak kamu kena balik ke rumah. Kalau dia tak ikut, dia derhaka. Bini tu jadi derhaka, luput nafkah. Nafkah tak kena bagi dah. Okey ya. Ini cara rojak. Dalam ni tak sebut ni, ada kitab-kitab lain disebut tu. Dan wajib ke atas suami menyediakan tempat tinggal kepada wanita yang di dalam iddah bain. Iddah bain mana? Iddah yang tidak boleh rojak lagi. Tak kiralah bain sughra ke bain kubra. Macam mana bain sughra? Bain sughra macam khulaq. Tahu khulaq? Kan dah lepas ngaji khulaq, tebus tolak. Tebus tolak bermakna kalau kamu bagi aku RM2,000, aku ceraikan kamu. Okey, aku bagi RM2,000 dia kata. Bini kita pun bagi, aku ceraikan kamu dengan dia salah satu ya boleh. Dia tak boleh bagi 3. Ceraikan bini kita. Yang ni kena sediakan tempat makan tak boleh dah. Sebab apa? Nak rojak tak boleh. Kita nak balik dengan isteri kita kena bayar mas kahwin lain. Masalah bain
sughra. Ataupun mana talak 3, bain kubra, kena sediakan tempat. Jadi tolak yang tak boleh rojok, kena sediakan tempat untuk isteri kita. Tanpa memberi nafkah, yakni nafkah tidak wajib, kecuali wanita itu dalam keadaan hamil, mengandung. Bapak yang dia kandung tu anak kita, bin kepada kita. Jadi mana makanan anak, makanan anak tersebut, kalau makanan tak cukup, mungkin anak tak segar. Jadi wajib, kalau mengandung wajib kita bagi makanan untuk anak mana isteri kita dia. Sebab untuk anak dalam perut dia. Okey, habis. Dan wajib wanita yang kematian suami. Saya nak sentuh sini banyak. Wajib bagi wanita yang kematian suami berkabung. Apa dia berkabung? Iaitu tidak memakai hiasan dan wangi-wangian. Jangan pakai hiasan bila mati suami. Mana bila kematian suami, ini iddah yang paling panjang sekali, kematian suami lah. Perempuan kalau nak ihdad lain pada suami, boleh. Kematian mak ayah dia, kematian orang-orang alim, contoh, dia pun tak mau berhias diri, menghormati kematian mak ayah dia, tapi setakat 3 hari saja boleh. Kalau dia ada suami lah ya. Kalau dia ada suami, setakat 3 hari sahaja. Lebih pada 3 hari, hukum haram. Tapi untuk suami 4 bulan 10 hari. Yang tu yang Allah Ta'ala jadikan tinggi martabat suami. Jadi isteri kena faham tu. Kan? Jadi mana bila berlaku kematian suami, wajib berkabung, iaitu tidak memakai hiasan. Mana perhiasan, rantai-rantai gelang apa semua ni, buka pakaian-pakaian bunga warna-warni bunga-bunga. Melainkan adat kita setempat, adat kita setempat pakai kain batik, kan? Di rumah pakai kain batik bunga-bunga juga tak apalah. Habis nak cari mana pakai yang hitam putih ya. Kalau boleh dia tengok adat enggak ya. Jadi macam mana biasa kita, bukan jenis perhiasan cantik-cantik tak. Wangi-wangian tak boleh nak pakai selama tempoh berkabung. Start mana? Start perlu berkabung. Start pejam mata. Dia bukan tunggu dah mayat bawa keluar dah ditanam baru kita tak nak pakai wangi-wangian. Ni orang mati. Dia sembuh minyak wangi. Suami meninggal, segan dia kata bau badan, dia kata tak boleh dah. Perempuan tak boleh pakai dah. Nak hias-hias tak boleh dah. Tengok suami meninggal bawa dengan pakaian cantik-cantik, lepas tu pergi keluar pula ke kubur. Ni apa benda ni? Boleh ke? Dia tak boleh dah nak berhias-hias, wangi-wangian, pakai pakaian warna-warni. Tak boleh dah. Start daripada pejam mata. Kalau pukul 10 pejam mata, start pukul 10 tu dah habis dah. Tak ada dah hias-hias. Melainkan kalau di hospital lah kan, di hospital nak balik payah nak urus suami apa semua, tak apalah jalan sekaligus lah. Dia sepatutnya tak. Dia kena, kalau ada orang lain ngurus, dia dah balik dah. Perempuan ni kena balik dah. Ada orang lain yang ngurus. Ketika tu pakai cantik-cantik lagi tak apalah, sampai ke rumah buka terus. Dia tak boleh dah nak berhias. Ke atas wanita yang kematian suami dan wanita mabtutah, cerai bain. Mabtutah mana cerai bain, melazimi rumah. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan hajat. Dia tak boleh keluar daripada rumah dia. Kalau kematian suami, tak boleh keluar rumah tu start daripada bila? Start daripada pejam mata, saya kata. Oh, nak iring jenazah kat kubur, dia kata. Nak menghormati. Bukan dia dah. Perempuan ni hantar suami takat pintu ya. Takat pintu ya. Jangan pergi keluar dekat kubur. Ini kebanyakan kadang ni yang tak reti hukum. Tambah-tambahnya kalau duduk belah bandar-bandar ni, dia hidup secara standardnya, selamba ya. Keluar kereta dia bawa mana keluarga. Tak boleh, setakat pintu saja saya kata. Mengantar suami.
yang dah sudahlah kan, yang kita tak tahu dulu terbawa ke ikut ke kubur ke, sudahlah dah lepas. Tapi yang ada lagi ni, contoh dia, ni kena jaga ni. Dia beriddah start daripada pejam mata suami tu. Dia tak boleh keluar rumah dah. Melainkan kalau kerana hajat. Apa makna kerana hajat? Jangan pergi ke kubur ya. Kubur tak hajat. Kalau hajat contoh apa dah? Tak ada orang nak belikan makanan. Tak ada langsung orang beli makanan. Jadi kita terpaksa keluar beli makanan. Ataupun jenis kerja ni. Kerja nak minta cuti tak boleh. Dia bagi cuti juga dalam 2 minggu. Tapi kalau lebih pada tu dia kata, hampa kena buang kerja lah. Contoh. Kadang ada kita kata minta cuti tak bergaji. Tak apalah minta. Kalau ada dapat cuti tak bergaji, minta cuti 5 bulan. Sebab 4 bulan 10 hari kan. Pakai 5 bulan terus cuti. Tak apa. Tapi kalau dia kata tak boleh, kalau hampa main cuti sebulan, aku buang kerja. Kita pun nak makan, ada keperluan kita juga kan. Keluar kerja. Keluar kerja ni jangan berhias apa-apa. Habis kerja jangan masuk ke pasar raya ke mana hala. Untuk beli barang-barang keperluan bolehlah, lepas tu balik ke rumah terus. Sebab ini hajat. Dia tak boleh keluar melainkan kerana hajat. Kerja tadi hajat dia tak? Untuk kehidupan dia. Ni dah suami dah tak ada lagi lah. Jadi perlu benda tu. Jadi tak apa. Tapi kalau saja-saja nak berjalan, boring lah kat rumah. Tapi kalau untuk keluar rumah sekali-kali untuk menjinakkan hati boleh. Contoh rumah dekat-dekat macam ni, kita keluar dekat jiran kita, bersembang. Perempuan tadi lah, bersembang dengan kawan-kawan dia. Tapi untuk menjinakkan hati, dah terperap dalam rumah, kan? Dekat-dekat je lah boleh. Menjinakkan hati orang panggil. Lepas tu, habis tu masuk rumah dah. Tapi saja nak berjalan, start motor pergi. Ke mana? Ni suami baru meninggal 2 minggu. Yang ni tak boleh. Jangan. Haram hukum dia. Jangan ya. Start daripada dia pejam mata tu. Dia tak boleh nak ke mana-mana. Sampai 4 bulan 10 hari. Baru boleh. Okey. Jelas ya? Kalau hajat macam mana hajat? Ni ada orang tanya. Meninggal ada orang Kelantan meninggal. Tapi dah meninggal, dia duduk seorang, dah suami dah tak ada, tinggal seorang lah kan. Tak berani duduk dia kata. Nak bawa ke rumah anak. Nak bawa ke rumah anak lah. Nak bawa ke rumah anak tak apalah hajat. Dia pun takut nak duduk seorang tak boleh. Terpaksa keluar rumah tak? Terpaksa keluar rumah. Bila sampai keluar saja rumah, dah pergi ke rumah anak. Anak hatta di KL, pergi KL, masuk rumah anak, okey dah. Berkabung lah 4 bulan 10 hari di situ. Tak dengar. Tu saya sebut tadi, kalau dia jenis bekerja, kalau sekira-kira cuti tak dapat, minta cuti tak dapat, dia kata kalau hampa minta cuti lebih pada sebulan, aku buang kerja, dia kata. Macam mana? Untuk keperluan hajat. Syarak tak menekan kita, yang ni hukum agama, dia kata. Tahu hukum agama, tapi kehidupan tu masing-masing. Kepala orang ni masing-masing kan. Tapi kalau kita boleh minta cuti tanpa bergaji ke, atau cuti bergaji ke 4 bulan 5 bulan contoh. Kerajaan bagi. Bagi tak apa. Wajib tak ketika mengambil cuti? Wajib mengambil cuti. Tapi kalau dah tak boleh kita ambil cuti. Pasal kena kerja. Tapi kerja dengan pakaian biasa. Ini pakaian 4-5 depa pun terbau. Bau minyak wangi. Haram hukumnya perempuan. Haram tak boleh. Okay. Ini kena faham ni, kadang masa zaman sekarang perempuan jenis bekerja, betul tak? Ramai orang bekerja ni. Berkeluarga, berlaku kematian. Ni hati-hati. Cara dia pergi ke belum lagi? Belum. Dia kena tak boleh pergi lah. Tapi kalau dah sampai sana, dia ni teruskan perbuatan amalan haji. Kalau dia belum pergi lagi, bermakna dia boleh berurusan dengan tabung haji. Dia kena ihdad. Dia tak boleh pergilah untuk tahun tu. Dia tabung haji pun tahu kematian suami, takkan dia tak tahu hukum kan. Dia tak boleh nak pergi. Okey, jelas ya? Kadang-kadang perempuan ni bila tak jaga benda macam ni,
buat dosa yang. Dia tak menghormati. Kadang-kadang kubur merah lagi, dia keluar selamba yang. Tengok artis-artis. Kadang bercerai, baru bercerai, relax aja berjalan. Keluar rumah, ya, dengan pakaian. Tak boleh. Tak boleh. Dia nak datang kuliah, pengajian. Tak. Dia kena hormat suami. Dia kata fardu ain, ilmu fardu ain ada, mengaji tauhid, mengaji apa semua. Nak buat macam mana sementara untuk menghormati kematian suami? Sudah. Stop dulu. Sebab masa panjang lagi mengaji. Peluang mengaji tu ada lagi. Jadi kalau kematian, berhenti mengaji. Tunggu 4 bulan 10 hari. Habis 4 bulan 10 hari baru ngaji balik. Faslun al-istibra'u. Jelas masalah ya? Al-istibra'u wa man istahdasa milka amatin haruma alaihi istimta' biha hatta yastabri'aha in kanat min zawatil haidi bihaidatin wa in kanat min zawatil syuhur bisyahrin wa in kanat min zawatil hamdi bil wad'i wa idza mata sayyidu ummul waladi istabra'at nafsaha kal amati. Ini masalah istibra'. Dia kata masa menunggu bagi hamba perempuan untuk mengetahui ia hamil atau tidak kerana pertukaran milik. Masalah macam ni. Hamba ni, bila kita beli hamba perempuan, boleh beli hamba, hamba boleh beli macam lembu kerbau ya. Lembu kerbau kita boleh beli. Okey, beli hamba perempuan. Bila beli hamba kita, tuan dia boleh pakai tanpa perlu akad. Tak payah akad. Adakah zina? Tak. Hamba tu dipanggil, bila kita pakai hamba kita, dipanggil hamba mustauladah, hamba umul walad. Dan dia akan merdeka apabila kita mati. Kita pejam mata, dia akan merdeka. Selagi kita tak mati, dia tak merdeka. Itu dipanggil hamba umul walad. Anak merdeka. Kalau lahir daripada dia, anak merdeka. Bukan perlu akad nikah dah. Okay. Jadi masalah kita pakai hamba tadi lah. Kita nak pakai hamba, boleh pakai hamba, tapi kena istibra' dulu. Istibra' ni mana? Tuntuti lepas. Lepaskan dia. Kalau orang yang datang haid, bagi sekali datang haid. Sekali datang haid, lepas sekali datang haid. Bukan boleh, dah beli-beli, balik rumah terus pakai. Haram hukum dia. Bawa balik rumah, kita beli, contoh dia, bawa balik rumah, bagi sekali datang haid, lepas tu boleh setubuh. Kalau dia jenis dah berhenti darah haid, berlalu sebulan. Kalau dia jenis mengandung, tunggu dia bersalin, baru boleh pakai hamba tadi. Masalah dia macam tu saja. Selagi tak istibra', selagi itu tak boleh kita nak pakai. Ini bukan zina ni ya. Ini bukan ada akad-akad nikah, tak ada. Dia halal. Orang merdeka, amah-amah yang datang kat Malaysia tak boleh kita buat macam ni. Dia bukan hamba. Kadang-kadang ada orang buat, Allahu Akbar ya, selamba je dia. Amah dia pakai. Tak boleh. Itu salah tau. Hamba saya sebut mesti melalui peperangan. Melalui peperangan. Dalam perang orang kafir tadi tangkap, perempuan ni semata-mata tangkap jadi hamba. Budak semata-mata tangkap jadi hamba. Perempuan yang ditangkap tadi ni, sama ada kita sini tangkap dalam peperangan, kita bawa balik jadi hamba. Kena istibra'. Istibra', kalau dia orang jenis haid lagi, sekali haid. Kalau dah habis haid, tak ada haid, bagi masa lalu sebulan. Okey. Ya, dia bukan Islam lah. Hamba ni kafir. Hamba ni kafir. Boleh tak kita bawa balik? Bawa balik, setubuh dia. Boleh. Dia bukan bini kita. Dia hamba kita. Hamba tuan boleh pakai. Anak binkan ke siapa? Ni belah belakang sekali. Kitab yang last sekali. Tengok. Muka surat 128. Tajuk. Dia akan bicara bab hukum-hukum hamba. Ada satu bab nanti akan kita bicara hamba mustauladah. Hamba mustauladah ni hamba yang tok pengulu dia pakai. Lahir anak. Anak merdeka.
Hamba tadi bukan bini kita. Dia merdeka bila? Bila kita mati. Tuan dia yang setubuh dia tu mati, dia merdeka. Selagi tuan dia tak mati, dia tak merdeka. Faham ya? Itu dipanggil hamba. Jadi istibra' nama dia. Istibra' dia kata, kita baca terjemahan dia. Saya dah terangkan masalah dia. Barang siapa yang baru memiliki hamba perempuan, tengok, haram ke atasnya berseronok-seronok, yang ini bersetubuh dengannya hingga ia istibra'. Istibra' dulu. Istibra' mana menutupi lepas. Jika ia daripada kalangan yang berhaid, mana masih kita datang darah haid, maka hendak istibra' dengan sekali haid. Bagi lepas sekali haid baru boleh setubuh. Jika ia daripada hitungan bulan, mana orang yang tak datang darah dah, istibra'nya 1 bulan. Lepas sebulan kita beli, lepas tarikh kita beli sebulan, boleh setubuh. Jika ia daripada kalangan wanita yang hamil, maka istibra'nya selepas daripada bersalin. Faham masalah? Ini bukan ada akad-akad nikah ya. Tak ada akad. Kalau akad tu bini kita. Ini bukan ada akad, dia hamba kita. Dipanggil hamba apa? Hamba mustauladah. Nama istilah dia. Hamba mustauladah. Dan apabila mati tuannya, tengok, tuan yang mensetubuhi dia tadi. Dan apabila mati tuan kepada hamba perempuan yang mempunyai anak, setubuh-setubuh dapat anak, anak merdeka, anak jadi merdeka. Bin kan ke siapa? Bin ke siapa yang setubuh lah, yang laki tadi, anak kita. Tapi yang tu bukan bini kita, yang perempuan tu bukan bini kita, hamba kita. Jadi yang punya anak, bila tuan dia mati, maka hamba wanita tersebut hendaklah mengistibra'kan dirinya seperti wanita. Hukumnya hukum hamba perempuan seperti di atas. Apa dia? Jadi mana hamba mustauladah, bila tuan dia mati, dia merdeka tak? Otomatik dia merdeka 100%. 100% dia merdeka. Bukan 1/3 harta. Jadi ada dulu kita belajar kan, kalau hamba muba'ad, ya, hamba muba'ad ni contoh, kita kata anta hurrun ba'da mauti, anta hurrun ba'da mauti, kamu merdeka selepas daripada mati aku. Bila mati saja tuan dia hanya merdeka 1/3 harta, nisbah harta tuan dia. Adapun kalau hamba mustauladah, ni hamba yang tok penghulu pakai dia, yang lahir anak, bila pejam mata orang yang mensetubuhi dia merdeka 100%. Otomatik. Dia merdeka, hari ni tok penghulu dia mati, esok dia tak boleh kahwin lagi. Dia kata aku dah merdeka dah. Dia kena istibra' sekali. Apa dah? Tunggu sekali datang darah haid. Kalau dia jenis orang datang darah haid, lepas sekali datang darah haid baru boleh kahwin. Sebab dia dah merdeka. Masalah dia Islam, dia kafir itu, kalau hamba tadi umpama dia masuk agama Islam, cara Islam lah. Kalau dia kata, oh tuan aku dah merdeka 100%, aku nak balik ke rumah mak ayah aku, balik ya, tak ada masalah. Buat kafir kan? Dia bukan isteri kita. Kalau isteri tak boleh kafir. Okey. Kalau perempuan yang dah berhenti darah haid, tunggu sebulan. Kalau perempuan yang mengandung, tunggu habis bersalin. Dia baru habis istibra' dia, lepas tu nak kahwin-kahwin lah. Sebab dia dah merdeka 100% daripada harta penghulu dia. Okey. Jelas ya? Kita nak habis dah baca bab munakahat ni. InsyaAllah minggu depan kita bicara masalah susuan. Macam mana hukum budak menyusu. Budak menyusu. Dan ada 3 bab yang tinggal lagi. Nafkah dan hak penjagaan. Tu ya. Kita masuk bab jinayat pula apa ni. Tak banyak dah bab munakahat. Faslun ar-rada'u wallahu alam. Kita lihat sat. Ni minit.